Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita sambung lagi pembelajaran sains tingkatan 3 bersama saya Cikgu Taufik Ibrahim. Hari ini masih lagi bab 3 iaitu pengangkutan. 3.2 sistem peredaran darah bahagian 1. Kita akan sentuh sistem peredaran darah haiwan vertebrata. Okey, so kita tengok dahulu dalam 3.2 ini sistem peredaran darah ni terlampau panjang babnya. So saya terpaksa bahagikan kepada 4 bahagian supaya mudah saya nak terangkan kepada awak. So bahagian pertama kita akan menyentuh sistem peredaran darah haiwan vertebrata yang kita akan belajar hari ini. Bahagian kedua ialah sistem peredaran darah manusia. Bahagian ketiga jantung dan kadar denyutan nadi, dan bahagian empat ialah kepentingan menjaga kesihatan jantung. So kita akan belajar hari ini sistem peredaran darah haiwan vertebrata ataupun haiwan yang mempunyai tulang belakang. Alright. So kita tengok dahulu standard pembelajaran yang ada dalam 3.2 sistem peredaran darah bahagian pertama, iaitu mengitlak maksud sistem peredaran darah bagi haiwan. Okey, so sistem peredaran darah haiwan vertebrata, organisma kompleks mempunyai sistem pengangkutan yang khusus, iaitu yang kita panggil sebagai sistem peredaran darah. So organisma kompleks ini termasuklah manusia dan termasuklah haiwan vertebrata. So haiwan vertebrata ni ialah haiwan yang mempunyai tulang belakang yang kita dah belajar sebelum ni dalam sains tingkatan 1. So haiwan vertebrata ni terbahagi kepada 5 kumpulan. Yang pertama ialah kumpulan mamalia, yang kedua ialah kumpulan reptilia, yang ketiga ialah kumpulan amfibia, yang keempat burung, dan yang kelima ikan. So kita akan pergi satu persatu macam mana sistem peredaran darah pada mamalia, sistem peredaran darah reptilia, macam mana amfibia, burung dan ikan. Alright. So kita pergi kepada sistem peredaran darah bagi haiwan vertebrata. Darah sentiasa mengalir di dalam salur darah. Okey, kita panggilnya sebagai sistem peredaran darah tertutup. Okey, dan secara berterusan ke seluruh bahagian badan dalam satu kitaran lengkap melalui jantung. So kita panggil dia sebagai sistem peredaran darah tertutup kerana darah tersebut mengalir dalam salur darah yang melalui jantung. Okey. Selepas itu, tetapi ada perbezaan antara sistem peredaran darah antara haiwan vertebrata. So ada beza di antara mamalia dengan reptilia, ada bezanya dengan amfibia, ikan, burung dan seterusnya. Alright, so kita tengok macam mana perbezaannya. Yang pertamanya dari segi sama ada sistem peredaran darah itu tunggal ataupun peredaran darah ganda 2, di mana maksudnya berapa kali darah memasuki ruang jantung. Okey, dalam kes ni ada sekali ataupun 2 kali. Kalau sekali kita panggilnya sebagai sistem peredaran darah tunggal. Kalau 2 kali darah masuk melalui jantung, kita panggilnya sebagai sistem peredaran darah ganda 2. Seterusnya yang kedua, kita tengok sama ada sistem peredaran darah ini lengkap ataupun tidak lengkap. Maksudnya apa? Maksudnya darah beroksigen dan darah terdioksigen yang kurang oksigen bercampur ataupun tidak. Kalau bercampur, kita panggilnya sistem peredaran darah tidak lengkap. Kalau tak bercampur, kita panggilnya sebagai sistem peredaran darah lengkap. Dan yang ketiga, kita nak tengok macam mana struktur jantung bagi kelima-lima kumpulan ini. So ada bezalah sikit sebab dia punya bilangan atrium dia lain, ventricle dia lain, dia fungsi dia lain. Nanti kita akan bincang satu persatu. Alright. So kita pergi dahulu kepada kumpulan yang pertama, iaitu ikan. Okey, so ini ialah sistem peredaran darah bagi ikan. So di atas tu ialah kapilari insang. So ikan ni mendapat oksigen daripada insangnya. Selepas itu darah tu akan mengalir ke kapilari badan, pergi ke jantung, jantung akan edar ke seluruh badan lah. So ini ialah dia punya ventricle di atas, di bawahnya ialah atrium. So tu ialah jantungnya. So di atas tu ada arteri, salur darah, dan di bawah pun ada salur darah vena. So tengok dulu kepada struktur jantung ikan. So kalau tengok dekat sini, struktur jantung ikan ini mempunyai satu atrium dan satu ventricle. Okey, jadi tengok contoh di bawah ni, ini ialah model jantung ikan dan lakaran jantung ikan. So di situ kita nampak ada satu atrium dan ada satu ventricle. Okey, seterusnya kita tengok pula kepada faktor yang lain, ciri yang lain. Okey, yang pertama sekali tengok darah terdioksigen. Darah terdioksigen ini daripada badan, sebab badan dah guna oksigen, so dia menjalankan proses respirasi
respirasi dan dia akan membebaskan karbon dioksida dan menyebabkan darah itu kurang oksigen dan jadi darah terdia oksigen akan mengalir ke jantung. Okey, dan di sebelah kanan tu ialah darah yang beroksigen kerana baru dapat oksigen daripada ikan. Alright, jadi dekat sini darah mengalir melalui jantung dalam satu kitaran lengkap, satu kali sahaja dia melalui jantung. So kita panggilnya sebagai sistem peredaran darah tunggal. Okey, yang kedua, tengok dekat sini, darah beroksigen dan darah terdia oksigen ini tidak bercampur. So apabila darah beroksigen dan darah terdia oksigen tidak bercampur, kita boleh katakan sistem peredaran darah ikan ini ialah sistem peredaran darah tertutup dan lengkap. Okey, sebab darah beroksigen dan darah terdia oksigen tidak bercampur dan darah itu mengalir dalam salur darah dan melalui jantung, iaitu kita panggil dia sistem peredaran darah tertutup. Okey, jadi kita boleh andaikan ikan ini mempunyai sistem peredaran darah tunggal dan sistem peredaran darah tertutup dan lengkap. Okey, seterusnya kita pergi kepada organisma yang lain, kumpulan yang lain, iaitu amfibia. So ini ialah peredaran darah bagi amfibia. Di atas itu ialah kapilari peparu dan kulit, di mana peparu dan kulit ini mendapat oksigen daripada luar masuk ke dalam badan. Okey, di bawah tu ialah kapilari badan, di mana oksigen akan diagih kepada badan untuk proses kehidupan katak tersebut ataupun amfibia. Seterusnya di tengah tu ialah jantung. Special sikit jantung amfibia ni, dia ada dua atrium tetapi ada satu sahaja ventricle. Okey, tengok struktur jantung amfibia. So dia ada atrium 2 dan ventricle 1. Okey, ni ialah model bagi struktur jantung amfibia. Tengok dekat situ ada atrium kanan, ada atrium kiri dan di bawah tu ada satu sahaja ventricle. Seterusnya ciri yang lain dalam sistem peredaran darah amfibia ini, kita tengok kepada darah beroksigen dan darah terdia oksigen bercampur ataupun tidak. So di sebelah ini, di tengah tu kita nampak yang warna purple tu, bermakna darah terdia oksigen dan darah beroksigen ini bercampur. Kerana dalam jantung amfibia ni dia tak ada septum. Septum ni ialah satu bahagian yang mengasingkan ventricle, tapi dalam jantung katak ataupun amfibia dia tak ada septum tu. So jadi menyebabkan darah beroksigen dan darah terdia oksigen ini bercampur di dalam ventricle. So tengok dekat sini, darah mengalir melalui jantung dalam satu kitaran lengkap sebanyak 2 kali. Tengok dekat situ anak panah tu, 2 kali darah melalui jantung. So kita boleh nyatakan sistem peredaran darah bagi amfibia ialah sistem peredaran darah ganda 2, dan yang kedua ialah darah beroksigen dan darah terdia oksigen ini bercampur. So bila bercampur, dia dah menjadi sistem peredaran darah tertutup dan tidak lengkap. Okey, so yang tertutup ni maknanya darah tu mengalir dalam salur darah, okey, melalui jantung, dan tidak lengkap tu merujuk kepada percampuran antara darah terdia oksigen dan darah beroksigen. Alright, seterusnya kita pergi kepada kumpulan yang ketiga ialah reptilia. So ini ialah gambar rajah reptilia. Kapilari peparu di atas untuk memasukkan oksigen di dalam badan, di bawahnya ialah kapilari badan untuk mengagihkan oksigen ke badan, dan di tengah tu ialah jantung. Okey, so jantung bagi reptilia ni sama macam amfibia, ada 2 atrium dan ada 1 ventricle di tengah. Okey, tengok struktur jantung reptilia ini. So macam sama juga macam amfibia. So ada 2 atrium, ada 1 ventricle. So kebanyakan reptilia ada 1 ventricle. Okey, tetapi yang specialnya dalam reptilia ni ada satu haiwan ni, iaitu buaya. Dia ada 2 atrium dan 2 ventricle. Tu beza buaya lah. Kalau reptilia yang lain, cicak ke apa ke, ular ke, dia ada 1 sahaja ventricle. Tapi buaya ada 2 ventricle. Ni info tambahan kepada awak semua. Okey, so dalam jantung, struktur jantung reptilia ni dia ada septum separa. Okey, septum separa tu dia bukannya septum yang membezakan ventricle kiri dan kanan. Okey, disebabkan oleh ada ruang antara ventricle tu, menyebabkan berlaku juga percampuran darah antara terdia oksigen dan beroksigen. Nanti kita bincang. So tengok sini, ni septum separanya di tengah. Okey, sebab itulah darah beroksigen dan darah terdia oksigen ni boleh bercampur. Okey, so tengok kepada ciri yang lain. Okey, kita pergi seterusnya. Alright, so tu darah beroksigen.
okey, di sebelah kanan dan darah terdia oksigen di sebelah kiri. Okey, so darah itu bercampur juga di ventrikel macam saya cakap tadi kerana ada septum separa dalam ventrikel jantung reptilia. So menyebabkan darah beroksigen dan darah terdia oksigen ini akan bercampur. So apabila kita tengok dekat sini, kita boleh andaikan darah itu mengalir melalui jantung dalam satu kitaran lengkap 2 kali. Tengok nak panah tu kan, dia turun, dia naik balik, dia masuk ke jantung 2 kali. So kita boleh cakap reptilia ini mempunyai sistem peredaran darah ganda 2, dan yang kedua ialah darah beroksigen dan darah terdia oksigen ini akan bercampur di ventrikel. So itu akan menyebabkan sistem peredaran darah bagi reptilia ialah tertutup dan tidak lengkap. Tertutup kerana darah mengalir dalam salur darah, dan tidak lengkap ini ialah apabila darah beroksigen bercampur dengan darah terdia oksigen. Okey, seterusnya yang saya cakap tadi, info tambahan, buaya sebabkan dia ada 2 ventrikel, 2 atrium, jadi darah beroksigen dan darah terdia oksigennya tidak bercampur. Jadi buaya ini mempunyai sistem peredaran darah lengkap. Tu beza sikit, special case sikit bagi buaya lah. Tapi reptilia lain semuanya ada 2 atrium dan 1 ventrikel. Okey, so kita pergi kepada kumpulan seterusnya iaitu mamalia dan burung. Kerana mamalia dan burung ni kita boleh kelompokkan dalam satu kumpulan kerana struktur jantungnya yang hampir sama ataupun samalah sebiji. Alright, seterusnya tengok kepada peredaran darah bagi mamalia dan burung, sama sahaja kedua-dua kumpulan ni. So di atas tu ada kapilari peparu. Mamalia dan burung ni mendapatkan oksigen daripada peparu. Okey, selepas tu di bawah tu ialah kapilari badan, dan jantung di tengah tu dia ada 2 atrium dan ada 2 ventrikel. Okey, so kita tengok dekat struktur jantung mamalia dan burung ni, okey, ada 2 ventrikel, ada 2 atrium. So tengok gambar rajah di bawah tu, mamalia, burung, manusia lebih kurang sama saja bentuk jantungnya. Ini ialah bentuk yang sebelah kanan tu ialah jantung burung. Okey, so tengok dekat situ ada 2 atrium, di atas tu ada atrium kiri, ada atrium kanan, dan ada juga 2 ventrikel, ada ventrikel kanan dan ada ventrikel kiri. Okey, tu ialah gambar macam mana jantung gajah sebab saya guna gambar gajah kat atas tu kan. Tu ialah saiz sebenar jantung gajah besar kan. Alright, seterusnya kita pergi kepada ciri yang lain bagi sistem peredaran darah mamalia dan burung ni dari segi darahnya. Okey, darah beroksigen di sebelah kanan apabila dapat daripada peparu masuk ke jantung, jantung edarkan ke seluruh badan. So badan pun guna oksigen tu untuk berlakunya respirasi sel. Selepas tu membebaskan karbon dioksida masuk dalam darah, darah pun jadi darah terdia oksigen. So darah beroksigen dan darah terdia oksigen ini tidak bercampur sama sekali disebabkan oleh jantungnya ada septum di tengah. Okey, dia menghalang darah itu dari bercampur. So darah mengalir melalui jantung ini dalam satu kitaran lengkap sebanyak 2 kali. Okey, dia masuk atau dia keluar balik, pergi ke jantung, pergi ke kapilari badan, lepas tu masuk balik baru pergi ke kapilari peparu. So kita boleh katakan bahawa sistem peredaran darah mamalia dan burung ialah sistem peredaran darah ganda 2. Seterusnya, darah beroksigen dan darah terdia oksigen tidak bercampur menunjukkan bahawa sistem peredaran darah bagi mamalia dan burung ialah tertutup dan lengkap. Tertutup sebab darah mengalir dalam salur darah, dan lengkap kerana darah beroksigen tidak bercampur dengan darah terdia oksigen. Okey, so kita pun boleh buatlah persamaan dan perbezaan sistem peredaran darah bagi haiwan vertebrata ini iaitu mamalia, reptilia, amfibia, burung dan ikan. Okey, so persamaannya apa? Mempunyai sistem peredaran darah tertutup, bermakna darah itu mengalir dalam salur darah dan jantung. Sistem yang membolehkan darah sentiasa mengalir dalam salur darah secara berterusan melalui jantung yang mengepam darah ke seluruh badan dan kembali ke jantung. Itu dinamakan sebagai sistem peredaran darah tertutup. Kalau sistem peredaran darah terbuka ni contohnya macam serangga lah. Serangga ni dia tak ada salur darah. Okey, dia darah tu dia meresap terus ke sel-sel badan serangga. Okey, haiwan vertebrata tertutup. Alright, so perbezaannya apa? So kita boleh buat jadual lah dekat sini. So kita tengok satu persatu ikan, amfibia, reptilia, mamalia dan burung kita sekalikan sebab sama. So bilangan atrium bagi ikan 1. Okey, amfibia ada 2. Atrium tu yang kat atas jantung So amfibia ada 2, reptilia ada 2, mamalia dan burung ada 2. Kalau bilangan ventrikel pula ikan ada 1, amfibia ada 1. Kebanyakan amfibia memang ada 1, tapi reptilia ni kebanyakannya ada 1 kecuali buaya tadilah. Okey, mamalia dan burung ada 2. So jenis peredaran
peredaran darah bagi vertebrata ni kalau ikan dia tertutup dan tunggal. Kenapa tunggal? Kerana darah melalui jantung satu kali sahaja. Okey, kalau amfibia tertutup, ganda 2 dan tidak lengkap. Kerana apa tidak lengkap? Kerana darah beroksigen dan darah terdioksigen bercampur. Sama juga dengan reptilia. Kebanyakan reptilia tertutup, ganda 2 dan tidak lengkap kerana darah beroksigen bercampur dengan darah terdioksigen. Kecuali buaya. Buaya lengkap. Okey, sebab darah beroksigen dan darah terdioksigen tidak bercampur. So mamalia dan burung tertutup, ganda 2 dan lengkap. Okey, sebab darah beroksigen dan darah terdioksigen tidak bercampur dan darah mengalir melalui jantung sebanyak 2 kali. Amfibia, reptilia, mamalia dan burung ini darah mengalir melalui jantung 2 kali. Sebab tu kita panggil sebagai peredaran darah ganda 2. Okey, kalau ikan sahaja tunggal kerana sekali sahaja darah mengalir melalui jantung. So info tambahan, kalau kekurangan bagi ikan ini sebab dia tertutup dan tunggal, sebab dia tunggal, kekurangannya ialah darah mengalir perlahan ke bahagian badan. Sebab jantung ni dia ada satu sahaja ventricle dan atrium, dia dapat mengepam perlahan sajalah, macam pam lah kan. Ada 1 dengan 2, mestilah yang 2 pam lagi kuat berbanding 1. Okey, kalau amfibia, darah beroksigen dan terdioksigen ini bercampur. So bila bercampur menyebabkan darah itu mengalami kekurangan oksigen. So bila kekurangan oksigen, jadi tak dapat menampung keperluan badan organisma tersebut. Jadi organisma itu menyebabkan haiwan itu akan kekurangan oksigen itu akan menyebabkan haiwan tersebut menjadi tidak berapa aktif. Okey, sebab itulah kebanyakan amfibia dan reptilia ni dia tak besar saiz dia, kecil-kecil sahaja. Okey, sama juga dengan reptilia sebab darah beroksigen dan darah beroksigennya bercampur. So mereka ni tak boleh cakap apa, tak boleh aktif sangatlah. Haiwan apa ni, badan-badan dia orang pun kecil-kecil sahaja, cicak, kecuali buaya lah, buaya lain lah. Okey, ular pun kecil, cicak ke semua, reptilia, katak dan berudu. So dia tak berapa nak aktif sebab darah bercampur tu. So kalau mamalia dan burung ni kekurangan tak adalah, dia ialah perfect lah sebab dia ni mencukupi darah beroksigen tak bercampur dengan darah terdioksigen. So dia badan dia memperolehi oksigen yang secukupnya untuk keperluan sel. Jadi banyak tenaga yang dijana oleh badannya. Sebab itulah mamalia dan burung ni terbang, mamalia ni besar-besar, lari laju dan sebagainya. Alright, so tu info tambahan sahaja, tak ada dalam buku teks. Okey, sahaja nak cerita dekat awak semua. Alright, jadi boleh cuba jawab soalan yang saya sediakan di bawah ini. Jangan lupa kalau tengok soalan tu ada link soalan di situ. Tekan sahaja link di description video untuk jawab soalan. Dan selepas tu jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih yang dah subscribe. Dan jangan lupa kalau nak tanya soalan ke dan sebagainya, info-info tambahan, boleh pergi ke page Facebook saya, Cikgu Taufik Ibrahim. So selepas ini kita akan belajar 3.2 lagi, tetapi bahagian 2, iaitu sistem peredaran darah manusia. Kita akan belajar dari segi jantung, struktur jantung, salur darah, dan kita akan belajar macam mana sistem peredaran darah ganda 2 dalam manusia. Ini setakat tu saja. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.